Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Dan dengan sebab syukur kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita berhasrat untuk menyambung pengajian kitab Al-Hikam seperti yang telah dimulai sebelum PKP dulu. Dan kalau tak silap hanya sempat beberapa kali kita berkuliah berkait dengan kitab ini dan masih lagi pada mukaddimahnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung mukaddimah kitab ini untuk kita sama-sama mengambil manfaat dan ilmu daripadanya. Kata pengarang kitab ini dalam mukaddimahnya, yang penyusun kitab ini, kerana pengarang asal kitab ini adalah Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi kalam hikmat itu asli tulisan Syekh Ahmad Ibn Athaillah. Tapi kalam hikmat ini telah diterjemah, telah dihurai, disyarah oleh alim ulama, dikomentar, mukadimah dan sebagainya. Kerana kitab yang kita gunakan ini seperti yang telah ditetapkan ini ada mukadimah oleh penyunting ataupun penterjemah dan penghurai kalam hikmat itu, maka kita tetap akan membaca mukadimah yang diberikan itu. Baik, kata disebut dalam kitab ini, maka terbahagi antara salik dan majzub, dan yang menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali kerana memperhatikan sifatnya. Apa erti? Jadi dinyatakan di sini bahawa ada dua golongan manusia yang dinamakan satunya salik, yang satunya dinamakan majzub. Ini istilah. Baik, latar belakang kepada semua ini ialah nak menceritakan tentang
perjalanan manusia mengenali penciptanya. Itu topik utamanya. Tajuk utamanya berkenaan dengan bagaimana manusia itu dapat mengenal penciptanya dan mendekatkan diri kepadanya. Itu isu besarnya. Jadi kalau kita lihat secara yang lebih luas lagi, secara umumnya boleh kita sebut ada dua cara utama manusia ini mengenal penciptanya. Pertama sekali disebut sebagai cara usuluddin, manhaj usuluddin. Yang kedua, manhaj tasawuf. Dua-dua ni adalah orang yang berusaha untuk bermakrifat, mengenal pencipta dan mendekatkan diri kepadanya. Golongan yang pertama itu, yang ikut cara usuluddin ini, iaitu golongan yang menggunakan akal fikiran, logik akal untuk mencapai makrifat itu. Jadi akal adalah alat untuk mengenal pencipta. Jadi akal ini akan memproses maklumat-maklumat dari alam semesta ni, makhluk ni. Maklumat-maklumat yang diberikan daripada makhluk ni, alam semesta ni, diproses oleh akal, lalu membuahkan suatu pengetahuan dan keyakinan, sehingga manusia dapat meyakini kewujudan Allah dan sifat-sifat ketuhanannya. Ini cara usuluddin. Cara ini, kaedah ini dinamakan nazar. Dalam bahasa Arab, nazar, renungan. Dan disebut dalam Al-Quran, fanzur ila asari rahmatillah. Maka renungilah, fikirkanlah, perhatikan, renungi dan fikirkan kepada kesan-kesan rahmat Allah. Asar ini adalah makhluk yang merupakan kenyataan, dalil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ni, makhluk semua ni adalah dalil. Dalil yang kalau direnungi, difikirkan baik-baik, dia akan menatijahkan, dia akan membuahkan makrifat. Manusia akan meyakini kewujudan Allah, akan mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakininya. Jadi objeknya adalah alam. Alat yang digunakan adalah akal fikiran. Secara mudah akal akan memikirkan. Alam ini kita nampak depan mata kita, yang terdiri daripada alam semesta yang besar ni, langit bumi, bulan bintang, dan yang kecil-kecil dalamnya tu pokok-pokok, batu batang, manusia, binatang dan sebagainya. Semuanya tu atas nama yang satu, makhluk. Makhluk dengan erti asalnya tidak ada, kemudian diciptakan dan akan binasa. Jadi pertanyaan akal akan bertanya, makhluk-makhluk ini, apakah dia tercipta dengan sendiri, atau maksudnya tercipta dengan sendiri, tidak ada pencipta, atau mencipta diri sendiri, atau diciptakan? Tiga je kebarangkalian. Akal kita ngambil kita ni sebagai satu juzuk dari alam. Kita ni satu juzuk dari alam semesta ni. Kalau kita macam ni, alam semesta yang lain pun macam ni jugalah, sebab kita ni satu juzuk darinya. Macam nombor satu tu sebahagian daripada sejumlah angka-angka.
1000 ke 2000 ke, dalam tu tetap ada satu, nombor satu atau nombor-nombor lain. Maka manusia ni sama juga, dia secebis alam semesta, satu juzuk alam semesta. Apa-apa sifat yang ada pada kita ni, itulah sifat alam semesta dalam beberapa perkara. Jadi pertanyaannya, jadi kita ni tercipta dengan sendirinya, tak ada tukang buat, atau mencipta diri sendiri, atau diciptakan. 3 keberangkalian. Tak ada nombor 4, tak ada. 3 tu je. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta dengan sendiri atau mencipta diri sendiri? Dua. Atau diciptakan? Ada lagi yang ketiga. Itu pertanyaan yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau kita fikir satu-satu ni, tercipta dengan sendiri tanpa pencipta, akal kita tak nak terima. Sebagaimana buku ini satu juzuk dari alam, sebahagian dari alam, kita tak dapat nak terima buku ni dia ada dengan sendiri. Tak ada tukang buat, akal tak nak pakai. Kalau atas ni kita boleh, mungkin tak percaya, tengok benda lain pula, tengok botol pula, lepas tu tengok gelas pula. Akhir sekali serupa je berlaku. Dia tak akan ada dengan sendiri, mesti dibuat, mesti ada yang tukang buat dia tu. Itulah akal manusia memutuskan. Jadi tercipta dengan sendiri ni, kita tercipta dengan sendiri tak boleh nak terima. Atas renungan ni, kita perhati tengok contoh-contoh ni, tak boleh nak pakai benda tu. Giat kedua pula, pakai lepas tu mencipta diri sendiri, lagi tak masuk akal. Macam mana kita nak cipta diri kita, kita sendiri pun tak ada lagi, lagi tak masuk akal. Dua pakai, tiga se dia. Dia ada tiga jawapan dia, A, B, C. Dia ada D. Diciptakan, akal yakin kita diciptakan. Ada yang menciptakan kita, ada yang buat kita. Itu jalan akal. Nazar, itu cara usuluddin mengenal pencipta. Demikianlah sifat-sifat yang lain. Tuhan yang menciptakan alam semesta ni, dia ni bersifat mengetahui atau tidak? Dia ada ilmu atau tidak? Mengetahui atau tidak? Akal fikir. Kalau tak ada ilmu, tak boleh nak buat apa-apa pun, tak boleh nak buat. Tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Kita sendiri dapat uji benda tu atas diri kita. Kita tak boleh nak buat sesuatu benda yang kita tak tahu tentang benda tu. Apa-apa yang kita nak buat, mesti perlu pengetahuan tentangnya. Maka sekarang kita tengok depan mata kita kat seorang, alam semesta ni sudah pun ada, nyata depan mata. Tak payah nak tipu dah. Tak payah nak renyah-renyah mata, depan mata, tebeng. Alam semesta. Tadi kita sudah yakin bahawa dia tidak tercipta dengan sendiri dan tidak mencipta diri sendiri, tapi diciptakan. Jadi bila diciptakan, berarti ada penciptanya tu. Maka penciptanya tu maha mengetahui ke tidak? Kita sendiri fikir tadi, kalau tak ada ilmu, tak nak buat. Tak kira lah, tak ada sikit nak nulis pun dah erti kalau tak ada pengetahuan. Jadi kita sudah meyakini bahawa alam ini diciptakan, makhluk ada penciptanya. Penciptanya itu macam mana? Sudah tentu dia maha mengetahui. Yakin. Tengok dalam Al-Quran diberitahu lagi. Allah Ta'ala bersifat alimun bizatis sudur dan sebagainya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maaf, tembung. Sekali Al-Quran beritahu macam tu, akal pun memutuskan seperti membenarkan kenyataan Al-Quran. Manusia memperoleh keyakinan. Maka itu dinamakan cara usuluddin.
Maka yang kedua, cara yang kedua dinamakan cara ahli tasawuf, yang mengarah kepada ke arah yang sama, nak memperolehi keyakinan terhadap pencipta ni. Maka cara ahli tasawuf ni dia lain sikit. Cara dia berdasarkan kepada keyakinan, menurut ulama tasawuf dia begini. Manusia ni diciptakan oleh Tuhan memiliki ruh. Kita ni ada ruh, ada jasad. Setiap orang kena aku benda ni. Manusia ni ada ruh, ada jasad. Kita sendiri kita tahu. Bila kita tengok fenomena kematian, bila kita tengok berlaku kematian, orang yang mati tak ada sebab lah, tiba-tiba mati je. Tak ada benda yang kurang pada badan dia. Anggotanya lengkap, tubuhnya lengkap, tiba-tiba tak gerak, mati. Berarti ada yang kurang pada yang ini. Maka dipahami dan sudah sedia maklum bahawa mati itu bila ruh tu keluar dari badan dia. Ada sesuatu yang terpisah dari badan dia sehingga mati dia. Dan kita akur, kita terima hakikat tu. Manusia ni ada ruh dan ada jasad. Dan menurut ulama tasawuf, berdasarkan pedoman Al-Quran, ruh manusia ni pada asal kejadiannya sudah kenal Tuhan. Pada asal kejadiannya sudah pun mengenal penciptanya secara asli sebagai fitrah. Dalam Al-Quran disebut fitrah. Sebab tu saya dengar cerita, tapi saya sendiri tak dapat nak rojok sumber tu, tapi lama dah fikir dengar. Wallahualam, saya sendiri pun tak dapat memastikan sebab kita dengar cerita lama, mungkin betul mungkin salah, tapi bolehlah bagi lebih kurang. Kita dengar lebih kurang beginilah. Tapi saya sendiri pun tak baca kisah tu secara nyata. Apa ni, komunis ni, antara tokoh besar dia tu Joseph Lenin di Rusia. Dia masa dia nak mati tu dia sakit teruk. Sakit kepala yang berat. Kemudian muka dia jadi hitam, jadi berubah wajah. Joseph Lenin ni, dia mati dalam keadaan terseksa lah. Sakit tekanan kepala yang teruk, batu lumpuh, menyaksikan lah, nampak rupa pada muka tu pun kehitaman. Dengar kabarnya, diceritakan dia saat-saat akhir itu dia komunis, kita tahu lah. Antara ajaran dia ni tak percaya Tuhan, tak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan. Dia anggap agama ni candu masyarakat. Sebagai orang beragama ni orang yang makan candu. Kaya dengan pegang ngau karuk dia tu. Keyakinan komunis. Mana-mana komunis tak nak lari keyakinan. Percayalah. Tak nama komunis mesti yang ni inti. Materialism ni, pemikiran dia ni percaya benda saja, tak percaya kepada unsur spirit atau lagi ketuhanan, tak ada dalam pemikiran dia. Jadi bila dia sakit teruk, dikatakanlah, tapi saya kata tadi saya tak dapat nak baca cara betul lah. Saya pernah dengar ada ungkapan dia kata dia bila sakit dah lalu dia tak tahan ni, dia sebut Tuhan juga. Kalau kita kok ya Allah, kalau kita lah ya Allah. Padahal kita dah komunis tak percaya tu. Tapi bila keadaan sepik tu, tak ada arah tu, naluri asal dia ada lagi. Tapi dia pakai naluri ni. Macam Firaun jugalah. Masa tenggelam dalam laut, tubik naluri asal dia tu, tapi tak pakai dah naluri masa tu. Aku beriman bi Rabbi Musa. Aku percaya kepada Tuhan Nabi Musa ni. Percaya. Tapi kepercayaan pada waktu yang iman sudah tidak diterima. Gharah ni. Ruh pada halkum dah. Itu nampak apa-apa pun dah yang nak pakai dah masa tu. Naluri. Jadi manusia ni dalam keyakinan ahli tasawuf sudah ada keyakinan tauhid dia. Dalilnya di mana? Ayat Al-Quran yang selalu kita baca, yang biasa dibaca, biasa kita dengar, iaitu pertanyaan Allah kepada ruh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna.
Tidakkah aku ini, kata ruh, kata Allah, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Jadi Allah Ta'ala bertanyakan kepada ruh sebelum jasad manusia diciptakan, alam arwah, ruh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan? Ruh menjawab, bala syahidna, bahkan kami yakin, kami percaya dengan sepenuhnya, kami menyaksikan ketuhananmu ya Allah. Ruh jawab masa itu. Jadi dari sinilah ulama tasawuf berpendirian bahawa ruh ini asal kejadiannya itu sudah ada makrifat asli itu, naluri tauhidnya itu. Tinggal lagi naluri ini telah dicemari, jadi kotor, rosak dengan faktor yang bermacam-macam. Yang merosakkan naluri asal ni macam-macam lah. Antaranya yang disebut di dalam hadis, iaitu pengaruh ajaran daripada persekitarannya itu, termasuk keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Kalau dia duduk dalam masyarakat yang percaya kepada tak payah kau, percaya tak payah kau. Dia duduk dalam masyarakat yang percaya kepada animisme, kalau jadi animisme, lengkungan dia itu mempengaruhi naluri dia itu, rosak. Dan itulah yang dipahami daripada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah naluri yang bersih tadi itu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, yang paling dekat dengan dia tu mak ayah dia lah. Maka inilah yang mencorokkan dan merosakkan naluri asal tadi itu, sehingga sama ada jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Fitrah asal tu jadi rosak kerana pengaruh ajaran persekitaran. Ada sebab lain lagi, pengaruh bisikan-bisikan daripada syaitan-syaitan merosakkan akal manusia, hati nurani manusia daripada syaitan yang rosak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, yang menimbulkan bermacam-macam pemikiran yang merosakkan, hasil daripada hasutan-hasutan syaitan, penuh naluri manusia terpengaruh dengan hasutan tu dan sebagainya. Demikian juga perbuatan-perbuatan buruk yang manusia buat ni, dia ada pengaruh terhadap jiwa ni. Al-Quran menyebut bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan menutup hati, pintu hati mereka ini. Apa yang menutup? Ma kanu yaksibun, yakni kejahatan, kekufuran, kemusyrikan, kefasikan dan macam-macam yang dilakukan oleh manusia itu, dia akan membuahkan sesuatu yang menjadi penutup kepada hatinya, sehingga naluri asal tu jadi tercemur, jadi kotor, jadi rosak. Itu menurut pendirian ahli tasawuf. Asalnya sudah ada benih tauhidnya, makrifatnya, mengenal Allah dengan seyakin-yakin, benar-benar menyaksikan ketuhanan Allah, tapi dia rosak. Maka untuk mengembalikan dia kepada naluri tauhidnya, naluri makrifatnya, kena bersihkan dia, sucikan dia balik daripada pencemaran-pencemaran ini. Maka itulah yang dinamakan tazkiyatun nafsi dalam Al-Quran, proses menyucikan kembali jiwa manusia ini, buang karak dia tu, buang hijab dia tu, buang halangan dia, sehingga balik asal malai. Kalau kita tengok besi kot, gahar karak dia, sampai dia kilak semula balik asal. Itu manhaj tasawuf. Jadi manhaj tasawuf ni, orang yang ikut manhaj ni, manhaj tazkiyatun nafsi, menyucikan hati dengan amal-amalan soleh,
dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan zikir, muraqabah dan amalan-amalan kebaikan yang lain yang dilakukan secara dipandu, secara terfokus, bersungguh-sungguh, terpandu, terbimbing, istiqamah. Itu amalan yang dilakukan itu, dia akan menatijakan hati manusia ni balik kepada asal jernih dia. Lalu dengan sendirinya dia akan memperolehi keyakinan terhadap penciptanya secara automatik, secara asli, ikut teori realitas. Jadi kitab Hikam ini nak menjelaskan tentang teori, tentang perkara itu. Maka dalam mukadimah di sini disebut terbahagi antara salik dan majzub. Jadi saya nak kabarnya istilah dua ni, salik, majzub, ini istilah ahli tasawuf nak menggambarkan pattern ataupun gelagat ataupun keadaan orang-orang yang berusaha nak kembali, nak mencapai makrifat Allah ni, nak mengenal penciptanya tu dengan jalan tasawuf. Bukan dengan jalan usuluddin. Dalam usuluddin dia tak ada istilah. Ini istilah tasawuf. Baik, siapa dia salik, siapa dia majzub? Salik ni iaitu kalau bahasa kita tu orang yang berjalan. Orang jalan. Bila sebut jalan ni kita fahamlah. Ada permulaan dia, ada tempat dia nak pergi. Kadang-kadang ada kenderaan yang dia naik. Kemudian ada driver tukang bawa tu. Ada bekalang yang dia kena bawa dalam perjalanan dia tu. Maka kalau begitulah yang kita faham dalam perjalanan fizik ni, maka perjalanan spiritual kerohanian pun macam tu juga. Dia ada mulanya kat mana, nak tuju mana, kenderaan dia apa benda, pemandu dia siapa, bekalang yang perlu dia bawa apa benda. Lebih kurang. Lebih kurang. Jadi salik ni orang yang jiwanya berjalan, jiwanya meningkat, sehingga peningkatan dia itu membawa dia lebih semakin mengenal penciptanya, semakin akrab, semakin dekat hatinya dengan penciptanya, dengan Allah, semakin kuat keyakinannya terhadap penciptanya itu. Itu dinamakan salik. Tapi dia berjalan daripada kosong, daripada permulaan sampai ke destinasi dia itu. Kalau naik tangga, daripada tangga bawah sekali sampai ke atas sekali. Jadi orang jalan dari bawah ke atas ni dinamakan salik. Daripada jauh kau dekat, semakin dekat, itu salik. Istilah umum. Adapun majzub ni dari segi bahasa, orang yang kena tarik. Ditarik. Tarik ini menyebabkan dia akan jadi laju. Sebab dia diterik. Pak lambat tu dia terik. Dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya, orang yang Allah Ta'ala tarik jiwa dia tu ke arahnya untuk mengenalnya, dalam keadaan dia tidaklah berjalan seperti orang tadi. Orang yang dipilih, ditarik khusyuk. Tadi dia orang yang berusaha, dia cari jalan, dia buat ni, dia kerja, baru dia dapat hasil, dapat gaji, dapat harta. Ni dia dipilih, dia dicekup oleh seseorang, lepas tu beri harta ke dia, jadi kaya. Itu orang majzub. Jadi bahasa mudahnya, salik ni orang yang bekerja keras lah. Kalau dalam tasawuf ni orang kena beramal. Dia belajar, pergi mengaji, belajar ilmu, kemudian beramal ibadah, kemudian dia berzikir, dia berriyadhah, qiyamul lail, berpuasa sunat dan sebagainya dia buat. Kesan daripada amalan dia tu, dia meningkat kejernihan hati dia sikit. Kefahaman dia terhadap Allah menjadi semakin mendalam. Keyakinan dia tu sedikit demi sedikit menjadi semakin meningkat. Kebersihan hati dia, kekhusyukan hatinya, pautan hati terhadap Allah menjadi semakin kuat. Jadi hak meningkat cara itu tu orang panggil salik.
Dan mereka ni pun banyak ragam. Ada orang makan masa yang panjang perjalanan, ada orang masa yang pendek sikit perjalanan dia. Dan banyak ragam dia tu, dan ada banyak faktor lah yang mempengaruhi. Pokok bakal mereka ni orang yang berusaha untuk mencapai maksud dan tujuan. Ada pemajuzub ni orang yang dipilih, orang yang terpilih, yang dipilih khusus, lalu disampaikan kepada maksudnya itu, maka dinamakan sebagai majuzub. Jadi kalau bandingan ulama-ulama dulu, dia buat bandingan dengan orang yang dapat harta lah. Orang yang dapat harta dengan jalan bersusah payah bekerja, itu orang majuzub, orang salih. Dia jadi kaya, tapi dia bersusah payah dulu, bekerja keras, bekerja siang malam, sungguh-sungguh kerja, tak, dia kali kaya. Kaya tu tak kaya. Yang kedua tu, dia dah jadi kaya kerana bukan dia ikut jalan kerja ni, tapi nasib dia baik. Dan adalah faktor-faktornya. Dia diumpamakan macam orang jumpa harta karun. Orang harta karun, tahu macam mana dia beli tanah sekeping. Dia beli tanah sekeping, harga nak buat pasar lebih kurang kali-kali lepuk kena payang. Kena payang. Kena payang macam. Kali-kali bertokok-tokok mah tu dah payang. Apa dia nak sama Jepun ke sama mana ke, nak jadi bahagian dia. Penuh mas payang. Kaya serta-merta. Itu bagi majuzub. Jadi dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka manusia ada yang macam tu. Ada orang dia kena belajar sehingga dia dapat faham, meningkat sikit-sikit sehingga dia jadi arif. Ada setengah tu Allah Taala kurnia ke dia dengan jalan yang agak rengkang, tiba-tiba menjadi ahli makrifat. Ada. Cuma kenyataannya tu kenyataannya hak ramai berlaku ni, hak banyak berlaku ni, hak jenis kerja keras tu jadi kaya. Tu orang ramai. Dia kerja-kerja dapat hasil kaya. Hak ramai ni macam tu. Hak jadi kaya kerana sepak harta karun ni berlaku, tapi boleh bilang dengan jari lah jumlah orang hak boleh pasang gitu tu. Yang jadi kaya secara kebetulan terjumpa sejumlah harta karun. Jumlah yang tidak ramai, tapi bukan tak ada. Itu bandingan mudah. Jadi dalam dunia makrifat pun manusia dengan Allah Ta'ala ni macam tu juga. Sebagaimana tadi ada orang kaya berusaha, dan itu yang banyak. Bukan saja yang banyak, disuruh seperti itu. Dan ada orang yang kaya mengejut, tak ramai dan tidak disuruh. Kita ni tidak disuruh menjadi kaya gali harta karun. Itu bukan kerja nak jadi kaya. Kerja benda gali harta karun. Bukan kerja tu. Tapi lah ni ada kerja tu kan. Tapi nampak tak kaya-kaya juga. Banyak kita dengar orang kerja kaya gali harta karun. Dia alat berandong tu, alat ni alat skin mah dan tanah. Tapi jangan tak kaya-kaya juga. Tak apalah, itu fenomena alam semesta, kejadian apa yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Tapi nak kabarnya tidak disuruh seperti itu. Orang yang disuruhnya banyak berlaku, dan disuruh orang jadi kaya, dia kena kerja keras. Dia kena belajar, kena berguru, beramal, lepas tu dia dapat sikit-sikit sehingga jadi seorang yang kaya. Itu yang banyak berlaku, dan itu yang disuruhnya. Yang disuruh. Jadi Syekh ni beritahu, maka mereka ni ada yang salik, ada yang majzub. Orang yang dapat mengenal Tuhan ini, ada yang jadi salik, ada yang jadi majzub. Nak tahu ada jenis macam tu. Kemudian diguna bahasa lain, yang menyintai dan yang dicintai. Istilah bahasa Arab iaitu orang yang mencintai dengan yang dicintai. Al-muhib dengan al-mahbub, istilah Arab. Orang yang mencintai itu salik, yang ni orang yang nak, dia cari jalan, dia berusaha
Saliklah, baru dia dapat. Selagi orang yang dicintai dia mahbub, maksudnya orang nak dia, orang beri harta ke dia. Tu jenis mahbub, istilah Arab. Tapi sama je guna perkataan lain. Baik, mereka ini tenggelam dalam cinta zatnya. Ni orang majzub. Maksud tenggelam dalam cinta zatnya apa benda? Orang yang mana Allah Ta'ala jadikan hati dia tu kuat ikatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpaut kuat. Keinginan, kemahuan, kerinduan dia kepada Allah Ta'ala tu sangat tinggi, sehingga dia tak pandang dah yang lain. Maksudnya kalau kita gilah swing benda lain nak tarik perhatian dia, dia tak layan, dia tak cari, dia tak nak yang jenis gini. Itu maksud tenggelam di dalam mencintai zatnya tu. Itu orang yang Allah Ta'ala beri makrifat dalam hati, dia kenal sungguh Allah Ta'ala sehingga dia tak nampak lain dah. Yang lain dia nampak tak ada harga dah. Begilah Allah benda dia ke emas toko ke pergi, dia tak tengok. Ni apa dia sungguh. Tapi orang kata Allah pelik lah tu, bukan. Tak ada Allah lagi, keling dah. Itu bukan dia. Sebab dunia makrifat ni ramai orang mendakwa dah, ramai mengaku. Tapi kena situ dia kandung. Sebab tu. Dan timbul kembali kerana memperhatikan sifatnya. Ini keadaan orang yang majzub. Allah Ta'ala beri, membuka hati dia tu mengenal kesempurnaan Allah, sehingga dia dibukakan dapat mengenal kesempurnaan Allah tu, sehingga pada dia tak ada keinginan benda lain dah. Kalau ibaratnya gitu. Dia asyik dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dia asyik? Mak kita ni nak ke satu benda bila kita nampak kelebihan benda tu. Sebab apa kita nak PT? Sebab kita nampak faedah dari PT tu. Sebab apa orang duk cari sangat emas toko tu? Kerana nilai dia tu, orang tahu nilai dia. Manusia pun gitu juga. Kita ni nak tak ada sesuatu kerana kita tahu nilai dia. Sebab tu sesuatu tu kadang-kadang bernilai, tapi orang ni tak tahu nilai dia. Ya bu. Benda tu bernilai, tapi orang ni tak tahu nilai dia. Ya bu sayang. Kadang-kadang benda tu tak bernilai, tapi orang ni nampak benda bernilai. Dia cari. Batacing dia cari. Sebab manusia ni dijadikan Allah menginginkan sesuatu yang dia nampak keistimewaan dia tu. Itulah yang disebut dalam hadis, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Dijadikan hati manusia ni kasih, suka, cenderung kepada yang berbuat baik kepada dia. Maksudnya yang memberi manfaat kepada dia, yang memberi kebaikan kepada dia. Manusia ni memang cenderung kepada dia. Sebab tu orang yang tahu khasiat akar kayu, sekalipun dia pahit, dia sanggup minum. Sebab yang tahu khasiat akar ataupun bahan-bahan ubatan-ubatan yang berkesan, orang sanggup minum. Sebab apa? Bagi yang tahu khasiat dia tu. Tapi bagi budak-budak yang tak tahu khasiat dia, tidak ampuh kan? Tak ada tahu. Maka contohnya tadi lah, bila Allah Ta'ala buka rahsia ketuhanan Allah kepada seseorang dan dia nampak banyak rahsia, banyak keistimewaan, dia tak mahu lain tau. Itu dinamakan orang yang majzub. Allah Ta'ala buka rahsia ketuhanan dia tu sehingga dia nampak kelebihan, kemuliaan dan sebagainya yang dia nampak pada benda lain tau. Dia tak nak, sampai dia tak nak benda lain. Itu keadaan kita, ilmunya gitulah. Jadi mereka ni orang yang majzub ni, bila sampai satu tahap, dia akan disedarkan dalam kemampuan dia itu, dia mempunyai ingatan yang kuat terhadap hubungan yang kuat dengan Allah ni, sehingga lupa pihak lain. Di satu peringkat Allah Ta'ala akan kembalikan dia kepada asal balik, sehingga dia akan sedar balik tentang benda-benda lain ni. Dia nampak balik
Bandingan macam ni. Bandingan orang yang tadilah dia kaya kerana terjumpa sejumlah harta karun yang banyak. Tidak cara dalam lain, yang penting harta ni sayang, jaga tu. Nak jaga mana ni? Dia fikir tak tengok orang lain dah. Harta dia boleh lenai, cara semua dia simpan dulu. Tapi bila lama kelamaan dia kena belajar kat cara macam mana ni nak guna harta-harta ni. Nak guna harta-harta ni, nak memanfaatkan dia. Dia kena belajar cara berniaga dengan modal yang ada ni. Tapi dia boleh modal dulu, modal besar dulu. Kediam baru dia belajar berniaga atas modal dia ada ni. Dia belajar terlibat dengan perniagaan dengan modal yang dia ada. Itu majzub dalam istilah tasawuf. Jenis salik tadi tu modal sekadar nak niaga je, tak ada untung lagi, kaya tak ada lagi. Dia berniaga atas modal tu boleh untung sikit, niaga sikit untung sikit lagi, niaga lagi, sehingga kali berkumpul bertimbung jadi kaya. Jadi hak pertama ni dia pengalaman dulu baru kaya. Orang modul ni dia kaya dulu baru pengalaman kediam. Tu pun kalau dia belajar pengalaman. Masalah pada majzub saja. Masalah dia. Macam tadi dah dia jumpa sejumlah harta karun, dia kena belajar cara bisnes, kalau tidak harta karun dia boleh habis. Main beli semua ni, beli semua, niaga tak berhenti. Kering juga sudah. Jadi dia kena belajar niaga, nak niaga buka kedai, modal dia. Guna untuk buka kedai, bisnes dia. Dia tahu cara. Nak bina balik, nak cari hasil ke mana pula. Tapi dia ringan sikit lah sebab dia ada modal dah. Pertama tadi dia modal kurang, dia kerja keras, dia pengalaman dulu baru kaya. Ni dia kaya dulu baru dia cari pengalaman sikit-sikit. Tapi jenis ni majzub ni bahaya dia saja. Bila dia tak pergi belajar dah lepas daripada tu, dia rasa cukup dengan majzub dia tu. Dia tak pergi mengaji dah cara nak jadi kaya. Akhir kali hak disimpan habis licin. Niaga tak berhenti. Padahal hak ada ni. Tapi main beli sama beli ni, ia kering juga ke dia. Sudah. Ini majzub yang dia rasa cukup dengan jazbah dia tu, masalah dia kat situ. Baik. Maksudnya, kalau dalam dunia makrifat ni, kalau ada orang yang Allah Ta'ala beri keyakinan ke dia, tanpa dia belajar beramal, tiba-tiba dia lock gitu je, rasa cukup situ je, lama-lama benda tu akan suruh. Keyakinan dia tu akan hilang. Dia kena pergi mengaji pula, belajar pula. Macam mana nak bina keyakinan dia? Baru baik. Itu istilah. Jadi, mereka ni seumpama macam tadi lah. Allah Ta'ala beri keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, mengenal Allah Ta'ala, kediam barulah Allah Ta'ala sedarkan dia balik untuk dia berhubungan dengan makhluk balik. Sebelum tu lupa teri makhluk, tak ada ingatan dia. Kenapa? Kerana melihat kesempurnaan Allah. Tapi kediam barulah dia belajar pula cara nak berurusan dengan makhluk ni macam mana. Itu istilah majzub. Jadi itulah yang dapat kita faham daripada kalimat-kalimat yang disebut oleh pengarang ni dalam mukadimahnya. Itulah maksud. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah kuliah ini akan kita sambung pada kali-kali yang akan datang sekiranya ruang itu masih ada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.